Baik, kita pergi kepada aktiviti yang keempat, peningkatan akademik ni untuk guru-guru yang sambung belajar lah. Mungkin daripada sarjana muda disambung kepada pada sarjana peringkat master, ataupun daripada sarjana dia sambung kepada PhD kan. Jadi selepas selesai dia sambung belajar tu, dia boleh daftarkan di sini mengikut tarikh convocation dia lah. Okey, kemudian untuk PLC yang perlu daftar adalah ketua panitia. Okey, bila klik kat sini, contoh macam saya adalah ketua panitia Pendidikan Islam. Jadi bila saya daftarkan PLC panitia, dia kena pilih strategi apa di situ. Jadi nanti ahli-ahli panitia saya dia akan dapat mata kredit yang sama. Bila mereka buka modul individu masing-masing, akan dapat jugalah. Kemudian untuk e-pembelajaran, kat sini seperti yang saya dah terangkan tadi, webinar ke ataupun macam ni KPK, dia keluar dekat bahagian e-pembelajaran. Untuk penyelidikan, kalau kita ada buat kajian tindakan, kita boleh masukkan di sini. Yang ke-8, penulisan dan pengkaryaan kreatif. Mungkin kita ada hasilkan jurnal ataupun kita ada buat buku, kita boleh letak di situ. Untuk lawatan penanda aras, kalau kita yang anjurkan, mungkin contoh sekolah saya ada buat lawatan ke sekolah lain. Jadi saya sebagai setiausaha ladap, saya yang akan daftarkan untuk semua guru yang terlibat. Tapi kalau kita join lawatan penanda aras, contohnya anjuran jabatan ke PPD ke, jadi yang akan daftarkan tu adalah penganjur. Dan cara perkiraannya adalah berapa lama kita berada di tempat tersebut. Untuk tempoh perjalanan tu tak ambil kira lah. Kalau kata ke tempat tu jauh pun kita tak boleh nak masukkan. Kita hanya kira berapa lama kita berada di tempat lawatan penanda aras tu. Yang ke-10, pembacaan buku. Okey, kalau kita lihat kat sini 20 mata kredit diperuntukkan. Jadi kalau kita rasa yang sebelah atas ni kita mungkin susah, aktiviti lain kita susah nak dapat, kita boleh tumpu kepada pembacaan buku. Jadi kalau kata tadi sebelah atas kita dah dapat 30, kat sini kita boleh tambahkan. Macam saya baru baca satu buku dapat 6 mata kredit. Jadi kalau kita baca 3 buku, kita dah dapat 18 mata kredit kat situ. Yang penting kita buat sinopsis, kita bagi kepada setiausaha LDP untuk simpanan. Dan sebelum tu guru besar perlu sahkan lah. Kemudian untuk program sangkutan luar dan dalam KPM ni, okey, nanti saya akan tunjukkan di bahagian sini. Ada banyak program-program yang ditawarkan oleh KPM. Jadi kalau kita join, kita boleh daftarkan. Ataupun luar KPM, mungkin agensi-agensi yang terlibat, kita berminat nak join, asalkan ada evidence, kita dapat sijil, kita boleh masukkan di bahagian program sangkutan. Yang ke-12 adalah sumbangan lain berbentuk profesional dan bukan profesional. Okey, saya bagi contoh bentuk profesional ni, macam saya terlibat dengan rakaman TV pendidikan. Jadi saya dapat sijil dan saya boleh letakkan sebagai sumbangan di peringkat kebangsaan, sebab bila rakaman tu disiarkan di TV pendidikan, satu Malaysia boleh tengok. Jadi kat situ kita punya peringkat tu kita lihatlah. Kalau kita buat banner bahan untuk kegunaan satu negeri, jadi itu peringkat negeri. Ataupun kalau macam PPD minta kita sediakan bahan untuk kegunaan peringkat daerah, kat situ kita boleh nyatakan, asalkan kita dapat sijil penghargaan ataupun sekurang-kurangnya surat tawaran. Kemudian inovasi, bagi rakan-rakan guru yang mempunyai inovasi, boleh daftar di sini. Banyak juga mata kredit yang disediakan. Jadi kalau macam kadang kita ambil masa yang lama untuk hasilkan inovasi, kan. Jadi macam
1 tahun tu bila kita dah daftar satu inovasi, jadi tahun depan kita tak boleh daftar lagi lah. Tapi kalau kita ada inovasi yang lain, kita boleh daftarkan. Okey, saya pergi sikit dekat sebelah kiri ni. Dekat bahagian LDP terbuka, kalau kita klik, dia ada banyak program-program yang ditawarkan oleh KPM. Jadi kalau kita berminat, kita boleh pilih untuk join. Okey, contoh yang berkaitan lah, kalau kata macam saya pendidikan Islam, contohlah ulum dan sanad Al-Quran. Jadi kita tengok tempat tu, kalau kita boleh pergi, sebab ini adalah kita guna duit sendiri lah. Kalau kita boleh pergi tempat tu, kita boleh daftar dan join kursus. Okey, kemudian kita pergi pula ke bahagian latihan dan pembelajaran ni. Kat sini kalau kita nak daftarkan aktiviti tadi, contoh saya bagi contoh bimbingan dan pementoran ni. Kalau ni kalau kita mentor lah, kalau kita sebagai mentor, kita daftar kat sini. Tapi kalau kita sebagai mentee, kita tak perlu daftar. Kita tunggu saja mentor yang akan daftarkan. Dekat bahagian PPB ni ada bahagian PLC. Okey, ni senarai aktiviti. Okey, kita tengok kat sini banyak. Ada pendidikan, ada penulisan. Kalau kita ada buat buku tadi, jurnal ke. Kemudian program sakutan luar. Sumbangan ni contoh macam tadilah. Rakaman pembinaan bahan. Kemudian inovasi, kat sini kita daftarkan. Okey. Okey, macam saya bagi satu contoh lah, sumbangan. Bila kita klik, dia ada tambah aktiviti kat sini. Macam satu yang saya dah buat ni, video PDPC lah. Kita boleh daftar sebab dia ada sijil peringkat kebangsaan. Baik, kita pergi kepada PLC. Okey, ini yang perlu tahu adalah ketua panitia. Jadi hanya ketua kumpulan tu ketua panitia. Ditambah dekat tambah aktiviti PLC ni. Okey, saya bagi contoh. Okey, ni sebagai contoh ketua panitia akan tambahkan aktiviti PLC di sini. Dan ketua panitia mesti tahulah setiap nombor IC ahli-ahli panitia untuk didaftarkan. Okay, kita terus kepada pelaporan tadi dah sudah. Jadi untuk sijil, kita boleh lihat kat sini senarai sijil latihan. Contoh kalau macam saya ada terlibat dalam bengkel-bengkel, kat sini kita boleh klik sijil untuk kita print sendiri. Ataupun sijil ladap ni maksudnya kalau kita dah cukup kita punya 5 hari berkursus, boleh ni bengkel pemurnian laporan papar sijil, kita boleh print sendiri. Ataupun dekat bahagian 5 hari, dah lebih 5 hari, setiap tahun dia ada keluar berapa kita punya sijil penghargaan tu. Ataupun mata kredit pun ada sijil yang khusus untuk kita simpanan setiap tahun. Okey, kalau contoh tahun 2019, kita print satu je lah yang terakhir. Kalau kata kita mungkin kita ada interview je, kita nak guna sijil tu cepat, kita ambil lah yang tahun tersebut yang terakhir, yang latest, kita printkan di sini. Baik, saya rasa setakat itu saja perkongsian saya tentang SPL KPM yang perlu setiap guru mahir. Jadi saya amat berharap perkongsian saya pada hari ini memberi manfaat kepada semua warga pendidikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.